Yes. Yeah. Yes. Sidang hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Razak bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandar Raya Baru, Yang berbahagia Ketua Ubid, Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Norman dan barisan ahli Majlis Bandar Raya Baru, Yang berusaha RR Senior Haji Datuk Shimar binti Muhammad, Timbalan Seusaha Majlis Bandar Raya Baru, ahli-ahli ex officio, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Mesyuarat gelandang kecoh pada 2022 pada pagi ini dimulakan dengan bacaan doa hadis sekalian. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim. Dengan limpah rahmat-Mu kami pohonkan, dengan hidayah dan pertolongan-Mu kami rayukan, dengan kudrah dan iradah-Mu kami harapkan. Barang apalah kiranya jadikan majlis mesyuarat kami ini sesuatu yang berfaedah dan berkebajikan demi menyempurnakan tanggungjawab bagi menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya Allah ya Dzal Fadli wal Ihsan. Kekekalan hubungan baik antara kami sekalian. Berilah hidayah akan kami ke jalan yang mendapat keredaan. Jauhkan dari kami akan segala rintangan dan kesukaran dalam melaksanakan tugas-tugas dan kerja-kerja hati, supaya kami berjaya dalam semua rancangan dan pekerjaan hingga tercapai segala matlamat dan wawasan. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, hapuskanlah dari kami segala sifat hasad dengki sesama sendiri, sifat berdusta dan iri hati. Kurniakan kami akan sifat rajin bekerja dengan penuh dedikasi demi menjaga amanah, maruah agama dan kehormatannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berpindah kepada perkara dua, iaitu menerima kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Bandar dan seterusnya Yang Berhormat Datuk Bandar akan menuliskan surat perdana gelandang kecoh pada 2022 dengan hormat takzim yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Ketua Majlis Barisan Ahli Majlis Bandar Raya Baru, yang berbahagia Bandar Seusaha Majlis Bandar Raya Baru, ahli-ahli ex officio, barisan ketua jabatan, rakan-rakan media serta para hadirin yang saya hormati. Terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala, merasa syukur dan tidak terhingga atas limpah kurnia-Nya
Kita dapat hadir bersama-sama pada pagi ini sebenarnya dalam mesyuarat penuh PJB Bilangan Penduduk. Pada awal ucapan saya pada hari ini, saya mengambil perhatian semua terhadap gerak kerja pada kempen Johor Bersih telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor 2 Julai yang lalu. Secara tuntasnya, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor telah melancarkan kempen Johor Bersih yang berjalan secara serentak seluruh kawasan pihak berkuasa tempatan dalam. Kempen ini bertujuan menjayakan hasrat menjadikan negeri Johor ini selaku pintu gerbang standar tanah air, buat negeri yang bersih dan ceria, dengan rakyatnya yang sinonim dan amalan dan budaya kebersihan dan kesihatan. Kempen Johor Bersih ini juga adalah sebahagian dari sasaran untuk prestasi utama ataupun KPI yang dibertanggungjawabkan pada setiap PBD untuk memastikan persekitaran bandaraya bersih, ceria, indah dan selamat untuk manfaat rakyat negeri Johor dalam tempoh masa 100 hari bermula 1 Julai 2020. Hubungan dengan ini, sebagai penyambut seruan kerajaan negeri dalam menjayakan Johor Bersih, MBJP telah melaksanakan berbagai gerak kerja yang merangkumi perkasaan dan penambahan jumlah Johor Bersih dalam Johor, peningkatan aktiviti gotong royong edukasi Johor Bersih dan jalan angkat, peningkatan aktiviti penguasaan dan kawalan penyakit-penyakit bawaan vektor seperti denggi, menambah baik kualiti jalan raya, lanskap, taman awam dan lain-lain. Untuk maklumat bagi bandaraya, MBJP telah ingin meningkatkan jumlah lokasi Johor Bersih yang dah mempunyai hadir meliputi kawasan pusat bandaraya Johor Bahru yang telah bermula pada 26 Februari 2018. Lokasi awal yang ditetapkan sebagai Johor Bersih pada tahun 2018 adalah di pusat bandar Johor Bahru tak dikenali sebagai Ibrahim International Business. Izin Johor Bersih telah ditambah pada 12 tahun yang merangkumi Johor Bersih kawasan IIPD, Tulang Laut, Dataran Bandaraya, Danga Bay, Tebing Datuk On, Taman Setia Indah, Taman Pelangi, Taman Tampoi Utama, Desa Tebrau, Taman Molek, Kampung Melayu dan Desa Perkenal. PJB turut dalam rancangan untuk meningkatkan lagi jumlah Johor Bersih pada masa akan datang. Untuk makluman para hadirin, Johor Bersih ini pada asalnya adalah sebuah kawasan merangkumi semua aspek kebersihan dan kesihatan, termasuklah zon bebas rokok, bebas denggi, zon sifar sampah dan zon sifar polisi. Kini, kriteria Johor Bersih telah ditambah dan diluaskan untuk merangkumi aspek kebersihan sekitaran, kawalan vektor dan kartografi, premis makanan bersih, tandas bersih, lanskap dan taman awam yang ceria dan selamat, cahayaan yang mencukupi, kualiti jalan raya yang baik, papan tanda arah yang jelas, dan mencukupi serta sistem tarian yang berkesan. Semua 8 kriteria ini adalah menentukan keras agar Johor Bersih dalam Johor Bahru akan matlamat menjadikan Johor Bersih lebih menyeluruh. Bukan sahaja melibatkan kebersihan secara fizikal, tapi merangkumi aspek yang lebih luas dalam kebersihan, kesihatan dan keselamatan bandar, kesejahteraan melalui bandaraya. Dalam usaha untuk memperkasa Johor Bersih ini, mula pada semalam, 27 Julai 2020, MBJP telah melaksanakan aktiviti gotong royong untuk interfikir di program lokasi sekitar bandaraya Johor Bahru secara serentak. Aktiviti gotong royong ini akan dilaksanakan setiap 2 minggu ikut jadual dan lokasi yang ditetapkan. Agensi-agensi kerajaan, pihak swasta, badan bukan kerajaan, para peniaga dan orang awam amatlah diadu-adukan untuk turut serta bersama anggota MBJP melaksanakan aktiviti gotong royong ini. Saya juga mengharapkan agar amalan kebersihan ini menjadi aktiviti serta rutin harian kita semua untuk sama-sama menjaga kebersihan bandar. Maklumat mengenai jadual pelaksanaan gotong royong ini akan diwawarkan menerusi platform media sosial dan laman web resmi MBJP. Dalam pada itu, MBJP juga telah bergerak lebih awal dalam melaksanakan aktiviti interfikir setiap hari
bermula pada 1 Julai yang lalu. Sehingga 23 Julai sahaja, sebanyak 9.8 tan sampah telah berjaya dikutip oleh MPJB dan aktiviti terpenting ini saja di dalam kawasan pusat bandar. Ini menunjukkan bahawa sikap membuang sampah di tempat yang tidak sepatutnya masih kerap berlaku. Kalau orang awam serta menunjukkan tahap kesedaran kita benar tanggungjawab menjaga kebersihan. Oleh itu, amat wajarlah setiap warga bandaraya sama-sama menanamkan sikap tanggungjawab jaga keindahan Johor Bahru ini dan membuang sampah di tempat yang sepatutnya dan membersihkan kawasan sekitar dari sampah sarap secara berkala. Pemahaman juga masalah sampah merupakan salah satu utama membiarkan yang baik. Hingga minggu epidemiologi ke-29 atau 23 Julai 2022 sebanyak 417 melintir demam denggi telah dicatatkan dalam kawasan Tapera ini. Jumlah melintir ini adalah lebih rendah berbanding catatan pada tempoh yang sama pada tahun 2020. Dan dengan terlaksananya program-program kebersihan ini, diharapkan penurunan kes demam denggi yang lebih ketara dapat dicatatkan pada masa yang akan datang. Para hadirin yang saya hormati sekalian, pandangan ini telah melewati pertengahan tahun 2020. Dengan ini saya ingin menentangkan laporan prestasi urusan aduan hingga bulan Jun. Untuk maklumat semua, BJB telah menerima sebanyak 8,225 aduan hingga 30. Aduan-aduan ini diterima melalui 15 sumber aduan iaitu laman sosial seperti Facebook, WhatsApp, forum aduan di laman web MPJB, panggilan telefon, saluran ahli majlis, aplikasi respon rakyat, email, aplikasi iTeku dan lain-lain. Untuk makluman semua, aduan berkaitan pupuk iaitu sama ada tumpang, rosak dan berisiko adalah merupakan aduan tertinggi diterima hingga Jun iaitu sebanyak 1,540 aduan. Diikuti dengan aduan berkaitan dengan terapu atau percayaan sebanyak 1,026 aduan. Aduan jalan sebanyak 919 aduan. Aduan berkaitan pembersihan awam sebanyak 908 aduan. Aduan haiwan rusak sebanyak 865 aduan. Dan aduan tempat letak kenderaan sebanyak 562 aduan. Daripada keseluruhan jumlah aduan yang diterima, hingga bulan Jun sebanyak 6,476 aduan telah diselesaikan, iaitu bersamaan 78.74% dari keseluruhan aduan. Dan dari jumlah ini, 5,000 aduan ataupun 77.1% aduan yang selesai telah diselesaikan dalam tempoh masa 15 tahun. Dalam pada itu, BJB juga telah mengambil inisiatif melalui penubuhan perwakilan bagi menangani aduan-aduan yang bersifat kecemasan seperti aduan banjir, aduan pertumbang, tanah muncul dan lain-lain lagi aduan kecemasan bagi diselesaikan dalam tempoh yang batas. Perwakilan ini akan ditambah baik dari masa-masa melalui penambahan peralatan, kenderaan dan kekuatan bilangan anggota atau fungsinya sebagai support yang bertindak terhadap aduan kecemasan berjalan dengan efisien. MPJB juga akan menambah baik sistem pengurusan aduan awam ini dari semasa ke semasa, termasuk mengambil langkah untuk mengintegrasikan sistem pengurusan aduan awam SISPA MPJB bersama keluarga JOJB bagi memudahkan pemantauan penyelesaian aduan diberikan MPJB. Integrasi maklumat SISPA dan maklumat JOJB ini adalah merupakan salah satu ciri utama dalam usaha membangunkan sebuah command center di menara MPJB yang membolehkan integrasi dan pertukaran maklumat utamanya berkaitan aduan awam dilaksanakan secara efisien dan automatik tanpa perlu menjaga data secara manual. Para hadirin yang saya hormati sekalian, kita selalu saya ingin merumuskan berkaitan pencapaian prestasi keuangan MPJB sehingga tempoh berakhir 2020. Untuk maklumat semua, MPJB telah mencatatkan jumlah kutipan hasil sebanyak RM279.24 juta
Iaitu bersamaan dengan 51% dari sasaran kutipan hasil tahun 2020. Hasil ini adalah terdiri daripada hasil bukai iaitu sebanyak RM187.49 juta, hasil bukai sebanyak RM31.31 juta, dan terimaan bukan hasil sebanyak RM20.4 juta. Untuk makluman para hadirin, jumlah keseluruhan perbelanjaan NPJP sehingga 2022 adalah sebanyak RM149.53 juta, iaitu 30% dari sasaran perbelanjaan keseluruhan tahun 2020. Perbelanjaan keseluruhan ini merangkumi komponen perbelanjaan jumlah RM91.8 juta serta komponen perbelanjaan pembangunan banyak RM58.45 juta. Dan jumlah keseluruhan perbelanjaan ini kiranya menjadikan belanjawan NPJP sehingga 2020 surplus sebanyak RM89.7. Selaras dengan laporan perbelanjaan, BJP akan memastikan segala perbelanjaan yang dilaksanakan pada tahun ini adalah dalam cara berkhidmat, baik bagi dan terstruktur, mengikut sasaran perbelanjaan yang ditetapkan serta mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh kerajaan. Justru, saya mohon agar jabatan dapat memastikan keadaan yang dirancang jabatan dapat dilaksanakan dengan sebaiknya dan mengambil kira lepas efektifnas suatu perbelanjaan dan memastikan dampak positif dapat dirasai oleh warga dan rakyat. Para hadirin yang dirahmati sekalian, seperti yang kita semua sedia maklum, kita bakal menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tidak lama lagi. Dengan demikian, saya ingin mengajak para kepada lain untuk sama-sama menyemarakkan hari sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia yang akan tiba ini dengan mengibarkan jarum gemilang dan bendera di tubuh di premis masing-masing ikut garis panduan yang disediakan. Dalam pada itu, BJP juga akan memeriahkan pelaksanaan Hari Kebangsaan dengan menggantung bendera di laluan-laluan utama dan premis milik BJP. Selain menganjurkan beberapa program temakan sambutan Hari Kebangsaan seperti DJP Car Free Day dan DJP Beyond Recreational Night. Dengan semangat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia yang bakal tiba ini, kita sama-sama dapat mengukuhkan semangat kepaduan, keharmonian dan kebersamaan sesuai dengan tema sambutan tahun ini, iaitu Bangga Malaysia Teguh Bersama. Akhir sekali, baik saja selesai surat ini nanti, satu majlis menandatangani memorandum kesepahaman yang diadakan antara MPJP dan Jabatan Khairan dan Sairan. MOU ini adalah bertujuan pelaksanaan program yang lengkap untuk pencegahan dan mengelakkan risiko banjir dalam kawasan MPJP. Dan ini sahaja ucapan dari saya dan saya berakhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, perkara 3, mengesahkan penyata mesyuarat penuh bilangan 6 Palang 2022 bertarikh 28 Jun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat Datuk Kursi, saya Yahya bin Jaafar membawa supaya usul nyata mesyuarat Blok Bilangan 6 Palang 2022 yang bertarikh 28 hari bulan Jun 2022 bagi diterima dan diteruskan. Terima kasih. Datuk Kursi, saya Syarul yang usul. Nyata mesyuarat penuh bilangan 6 2022 bertarikh 28 hari bulan Jun 2022 diterima dan diteruskan tanpa tindakan. Seterusnya, perkara 4, mengesahkan penyata mesyuarat sebagaimana di bawah ini jika disetujui bagi diteruskan. Perkara 41, menerima penyata jawatankuasa kewangan dan perkara A bilangan 7 Palang 2022 bertarikh 24 bulan Julai 2022.
Jangan lupa Datuk Fungsi saya pada penyintas khusus supaya berjangka jangan bersecurangan dan tidak hari 24 Yang berhormat Datuk Fungsi saya pada PNRI tersebut. Nyata jawatan kuasa keuangan dan kendaraan bilangan 722 tadi 24 Julai 2023 dan diluluskan dalam pembinaan. Seterusnya perkara 4.2 menerima penyata jawatankuasa pelaksanaan program Panjang Selamat dan Lalu Lintas bilangan 7 Palang 2022 bertarikh 24 bulan Julai 2022. Dan Rohani sekali baik-baik. Saya mengucapkan bahawa untuk supaya nanti kuasa perkara daripada selamat dan lintas dan itu pada dari itu dengan supaya berusung. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Abdul Rahman menyokong Nyata jawatan kuasa program Panjang Selamat dan Lalu Lintas bilangan 7 tadi 24 Julai 2022 diterima dan diluluskan dalam pembinaan. Seterusnya perkara 4.3 menerima penyata jawatankuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 7 Palang 2022 bertarikh 13 bulan Julai 2022. Saya juga selama membangun usul supaya penyakit jawatankuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 7 Palang 2022 tarikh 13 bulan Julai 2022 timur dan diluluskan. Muhammad Abdul Rahman menyokong usul tersebut. Nyata jawatan kuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 7 tarikh 13 Julai 2022 diterima dan diluluskan dalam pembinaan. Seterusnya perkara 4.4 menerima penyata jawatankuasa pelesinan bilangan 7 Palang 2022 bertarikh 13 bulan Julai 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sudah berfirman usul supaya menjaga jawatankuasa pelesinan bilangan 7 dari 13 dan dari teruskan tugas. Nyata jawatan kuasa pelesinan bilangan 2022 tarikh 13 Julai 2022 diterima dan diluluskan dalam pembinaan. Seterusnya perkara 4.5 menerima penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 7 Palang 2022 bertarikh 15 Julai 2022. Datuk Fungsi saya Fanisal mengusul supaya nyata jawatankuasa pembangunan bilangan 7 Palang dari 14 Julai 2022 bagi diterima dan diluluskan. Yang berhormat Datuk, saya berwajib menyokong usul. Nyata jawatan kuasa pembangunan bilangan 7 tarikh 15 Julai 2022 diterima dan diluluskan dalam pembinaan. Seterusnya, perkara 4.6 menerima penyata jawatankuasa taksiran bilangan 7 Palang 2022 bertarikh 24 bulan Julai 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Panjang Datuk Fungsi, saya Sadia Binti Hussein membawa usul supaya penyata jawatankuasa taksiran bilangan 7 Palang 2022 yang bertarikh 24 bulan Julai 2022 bagi diterima dan diteruskan. Yang berhormat Datuk, saya Daulat menyokong usul tersebut. Nyata jawatan kuasa taksiran bilangan 7 tahun 2022 bertarikh 24 Julai 2022 diterima dan diluluskan tanpa perbedaan. Seterusnya perkara 5 membentangkan penyata Palang Milik Mesyuarat sebagai maklumat. Perkara 5.1 penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 13 Palang 2022 dari 7 bulan Julai 2022 dan penyata jawatankuasa pusat setempat OSC
Bilangan 14 pada 2022 bertarikh 17 Julai 2022. Nyata Jabatan Kuasa Pusat Setempat PSC Bilangan 13 2022. Hari 7 hari bulan Julai 2022 dan menyangkut Jabatan Kuasa Pusat Setempat PSC Bilangan 14 hari 17 Julai 2022 diterima sebagai masukan. Seterusnya perkara 6, usul penangguhan. Yang berhubungan mesti kena dalam syarat ini maupun bayar syarat itu Palang usul dari beberapa dari usul pun rumah untuk fungsi saya dari Dan itu, saudara semua menjalani 20 bertarikh 28 hari bulan Julai. Seterusnya perkara 7, ucapan penangguhan ahli majlis. Dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormati Datuk Bandar Haji Bandara yang Tuan, Datuk Haji Muhammad Razak bin Datuk Haji Osman, yang berbahagia Ketua MIP Datuk Haji Muhammad bin Muhammad, rakan-rakan ahli majlis yang berusaha bersetiausaha Majlis Bandara yang Baru Tuan Haji Osman Yunus, Timbalan Usaha Wan IR Hajar Datuk Syima binti Muhammad, para jabatan, rakan-rakan media dan sedang hadirin yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jumur dan salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah pagi ini kita bersyukur dapat melaksanakan mesyuarat penuh kali yang ketujuh secara bersemoga. Walaupun ada sedikit peningkatan jangkitan kes, namun keadaan masih di tahap kekawal. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada MBJB, terutama Jabatan Kesihatan, kerana telah menganjurkan program bersih P30 semalam serentak di seluruh zon terpilih berjaya dilaksanakan dengan sempurna. Semua aset, agensi, unit dalaman, jabatan kuasa penduduk dan lain-lain bersama berganding bahu demi memastikan Johor bersih dapat kita realisasikan. Namun saya juga berpendapat bahawa masyarakat kita perlu dididik. Alangkah baiknya jika penggunaan papan-papan tanda peringatan dipacak merata kawasan. Di kawasan kawan seperti dilarang membuang sampah, dilarang meludah, kata-kata kesedaran dan perihal vandalisme dan sebagainya dikuatkuasakan dengan lebih efisien dan bersepadu di semua kawasan awam, terutamanya Taman Legasi. Semalam pemantauan saya di Taman Legasi Siti Indah, walaunya dia tidak ada satu papan tanda sedemikian pun saya dapati. Janganlah kita jadikan membayar cukai itu sebagai asbab masyarakat meletakkan tanggungjawab sepenuhnya menjaga alam sekitar terhadap kerajaan. Lihat saja negara jiran kita Singapura. Tindakan tegas, denda tanpa prejudis perlu dilaksanakan jika ingkar dan didapati melanggar. Ahli politik pula, jangan takut hilang undi untuk menemukan peniaga dan semua golongan masyarakat demi mendidik mereka menekankan sikap disiplin tentang kebersihan dan juga pentingnya menjaga kesihatan persekitaran agar kekal nyaman serta terhindar dari berbagai jenis penyakit. InsyaAllah, saya pasti jika kita laksanakan dengan betul, lihatlah nanti hasilnya. Datuk Yang Dipertua, izinkan saya meluahkan satu masalah visual saya berkenaan gangguan saluran tersumbat premis deretan kedai Jalan Siti Indah 3/7 sebagai majlis di kawasan tersebut. Mau tidak mau saya sering dikatakan gagal kerana sehingga kini masalah tersebut masih belum boleh dijawab dan penyelesaian. Apabila restoran dan premis lainnya beroperasi seperti biasa, tetapi saluran pembuangan sisa pepecahan dan air kubahan tidak berfungsi, agak-agak bagaimana keadaan? Saya risau untuk jangka masa panjang, masalah lain pula akan timbul nanti. Saran dan kecil saya, mungkin kita boleh bentuk satu mesyuarat khas tentang isu ini
pelibatan ahli parlimen, ahli setempat, ESCO, ahli majlis, PKP, JKR, JPS dan berkaitan dengan bagi membincangkan secara khusus untuk kita sama-sama tangani isu yang telah tahun ini. InsyaAllah, nampak usaha baik. Saya juga ingin berkongsi rasa syukur kami kepada wanita apabila rang Undang-Undang AGS 2021 dan Keselamatan Sosial Suri Rumah 2022 telah selamat diluluskan. Satu program perlindungan keselamatan sosial kepada suri rumah menjaga dan melindungi kebajikan golongan wanita kita jika berlakunya situasi luar jangka dan menjaga kebajikan serta perubahan mengejut di dalam rumah tangga. Semoga dengan adanya undang-undang ini memberi kesedaran dan perlindungan kepada semua pihak, menormalisasikan gangguan seksual, tidak kira gender, agar matlamat menyediakan persekitaran yang bebas dan selamat mencapai serta tindak yang berkaitan dengannya dapat dimulakan. Sidang hari ini 9. Pekerjaan dan amanah ini merupakan sebahagian tanggungjawab daripada saya merupakan agar MBJP di bawah pentadbiran Datuk Haji Muhammad Muazzam dan seluruh pasukannya akan melakar sejarahnya yang tersendiri dari segi mustaqbil yang berintegriti, peningkatan tukar hasil dari segi ekonomi, pelancongan, pembangunan teknologi, setaraf bandaraya, setaraf antara bangsa, berbudaya dan lestari dapat kita capai suatu keadilan. Kami ahli majlis akan selalu menyokong dan cakna dengan masyarakat setempat agar suara dan harapan rakyat terhadap MBJP akan selalu didengar. Ia selaras dengan harapan dan amanat yang amat berhormat Datuk Pondin Hafiz menunjuk saya. Izinkan saya berpandu sedikit pagi ini. Makan sate hangat-hangat, turun hujan lebat-lebat. Pagi-pagi penuh semangat, cabaran zaman ini semakin hebat. Saya tidak pernah menyesal memilih berada di arena ini. Bagi saya semua ini pengalaman, kenangan dan satu usaha saya demi agama, bangsa dan negara yang saya cintai. Tidaklah sesuatu itu Allah takdirkan melainkan untuk kita lihat hikmah di sebaliknya. Kerajaan campuran seperti sekarang ini juga ada kebaikan yang bersifat check and balance. Ada lagi pantun. Okay. Mencari durian kita pun Pak Kasim pergi teman hemat Siti. Asal kita menjaga tali silaturahim, semua kenalan dalam dewan ini saya semat dalam hati. Rawatan yang ada bukan untuk bermegah. Janganlah asyik kita Melayu ni bertelagah. Kasihan rakyat, mereka semua susah, mengharap nasib dilelah akan berubah. Sekian saja ucapan penangguhan saya pada kali ini. Ini mungkin ucapan yang terakhir, kata-kata yang saya dapat sampaikan di Dewan yang mulia ini. Salah dan silap harap sama-sama kita perbaiki dan maafi. Panjang umur dan ada rezeki, kita pasti jumpa lagi. Tanda saya masih muda lagi. Selamat maju jaya saya ucapkan kepada Bandaraya MBJP. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Bandar Malaysia dan Ahli Majlis untuk terima kasih usaha adik-adik teknik para pemerintah, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Syuarat bilangan 7 pada 2022 pada pagi ini sudah pun selesai. Dengan demikian, mohon Datuk Bandar berada bersama kita lah untuk MBU dan bersama dengan ahli solat yang lain. Sekian Bandar. Ini